Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan profesional berterusan penting bagi menangani cabaran keselamatan yang kompleks dan sentiasa bergolak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menekankan demikian semasa Majlis Penyampaian Sijil Kursus Maktab Terus Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB sesi ke-15. Majlis berlangsung di Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Menurut Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jar Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Kursus Maktab Terus Akademi Pertahanan ABDB berperanan sebagai penyumbang signifikan kepada kerjasama keselamatan serantau di Asia Tenggara dan melangkauinya. This course is intentionally challenging and demanding, molding officers to master and adapt operational complexity, adopt joint and multinational perspectives, and embody ethical leadership. Abilities that are paramount and confronting today's multifaceted, new and complex security challenges. 37 pegawai tempatan dan antarabangsa menamatkan kursus tersebut terdiri dari pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertahanan, Pasukan Polis Diraja Brunei serta 19 pegawai tentera antarabangsa daripada 15 buah negara. Program selama 46 minggu itu dirangka bagi memperkukuh pemikiran kritikal, operasi bersama, kepimpinan beretika dan komunikasi berkesan. I hope to take the knowledge learned here to advance diplomacy and international relations as I go forward throughout my career. I hope this bilateral relationship between Kingdom of Bahrain and Brunei Darussalam to continue. Basically, to strengthen our ability to analyze the problem systematically, plan realistically, and also align the solutions with long-term outcomes. Sebagai sebahagian daripada komitmen Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD untuk memupuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bank berkenaan melancarkan Karnival Mega BIBD. Karnival selama 5 hari itu berlangsung di Taman Mahkota Jubli Emas dan Dermaga Diraja di Ibu Negara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Karnival menyediakan platform bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, perusahaan permulaan dan usahawan kreatif mempamerkan produk dan perkhidmatan mereka. Hampir 300 petak pameran dan lebih 200 pengusaha memeriahkan karnival tersebut yang turut diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik. Pelbagai koleksi gambar sepanjang penubuhan Muzium Maritim Brunei Darussalam dipamerkan sempena sambutan Hari Terbuka Muzium berkenaan. Dianjurkan oleh Jabatan Muzium-Muzium melalui bahagian arkeologi dan monumen, pelancarannya diadakan di muzium berkenaan di Kota Batu. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan tema Perjalanan Muzium Maritim Brunei Darussalam, pameran meneroka perjalanan Muzium Maritim Brunei Darussalam sebagai institusi yang mengkaji, memelihara dan mempamerkan khazanah maritim negara. Diadakan sempena Hari Maritim Sedunia 2025, pameran kini dibuka bagi kunjungan orang ramai selama 3 bulan. Di bawah wawasan Brunei 2035, sektor kreatif menyokong pembangunan insan yang berkemahiran dan inovatif, memperkaya identiti budaya
dan menyumbang kepada kepelbagaian ekonomi. Negara Brunei Darussalam mempunyai potensi yang kukuh dalam bidang ini, terutamanya dalam kalangan belia. Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dang Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara selaku pendaftar cap dagangan, paten dan reka bentuk perindustrian, berucap demikian pada sambutan Hari Harta Intelek Sedunia 2025. Majlis diadakan di Jabatan Peguam Negara di Ibu Negara. A vibrant music and creative sector requires not only training and talent development, but also strong IP systems that protect creative works and enable creators to build sustainable careers. Dianjurkan oleh Pejabat Harta Intelek Brunei Darussalam, sambutan bertujuan meningkatkan kesedaran tentang peranan penting sistem harta intelek dalam melindungi karya pencipta selain mempromosi inovasi dan memperkukuh ekonomi kreatif negara. Masjid Ar-Rashidah Saadatul Bolkiah Kampung Sungai Akar dan Masjid Kampung Batu Marang masing-masing menjuarai kategori lelaki dan perempuan pertandingan tausyih bagi masjid-masjid surau dan balai ibadat senegara. Pengumuman, keputusan dan penyampaian hadiah pertandingan berlangsung di Jami Asri Hasanul Bolkiah, Kampung Kiarong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dianjurkan oleh Jawatankuasa Takmir Jami Asri Hasanul Bolkiah dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid, pertandingan sebagai platform untuk mengimarahkan syiar Islam melalui alunan zikir tausyih. Juga hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. 55 orang peserta berjaya menamatkan bengkel kesempurnaan sembahyang bagi orang sakit sempena sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara tahun 1446 Hijrah. Para peserta menerima sijil mereka pada Majlis Penutupan Bengkel yang berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Agama. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Program selama 3 hari tersebut diungkayah bagi meningkatkan kefahaman mengenai kewajipan sembahyang serta memberi pendedahan tentang kaedah sembahyang golongan yang uzur. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam monsun timur laut yang lazimnya akan berterusan sehingga bulan Mac 2026. Ribut tropika Koto dikesan di Laut Filipina, itu sekitar 950 km dari negara Brunei Darussalam dan diramal bergerak ke arah barat dan menjauhi kawasan negara. Bagaimanapun, Koto dijangka mempengaruhi keadaan cuaca di kawasan darat dan perairan negara dengan membawa hujan atau hujan berpetir yang lebih kerap dan kadangkala disertai dengan tiupan angin kencang. Keadaan cuaca aktif berkenaan diramal berterusan sehingga Ahad. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut pada amnya diparas sederhana ke bergelora dengan ketinggian 1 hingga 3.5 meter. Orang ramai, para pemandu di jalan raya dan pelaut adalah disaran untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramal berlaku. Kewajipan untuk sentiasa menjaga kehalalan, kebersihan dan keselamatan produk terutama dalam pengendalian dan penghasilan produk makanan dan selain makanan ditekankan semasa bengkel pematuhan halal dianjurkan oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah Kementerian Hal Ehwal Agama. Bengkel selama 2 hari itu berlangsung di Dewan Serbaguna Bumiputra, Pekan Pagar. Atur cara program termasuk sesi taklimat mengenai analisa bahagian kimia makanan daripada Jabatan Perkhidmatan Saintifik serta perkongsian pihak berkuasa makanan Brunei Darussalam
mengenai jaminan keselamatan dan pengendali makanan. Dengan adanya bengkel tersebut, ia memberi manfaat dan pengalaman yang lebih baik kepada pemegang sijil atau permit halal, terutama dalam bahagian restoran dan penyediaan makanan. Info-info yang macam mana tah yang pentinglah, sebab apa boleh tani expand lagi tani punya bisnes dan juga untuk mendapati piawaian dan standard kualiti yang dikehendaki oleh jabatan-jabatan yang berwajib. Awal-awal, I thought the bengkel is all about sijil halal, but turns out to be banyak lagi dari agensi-agensi lain macam BDFA, DSS. Sukan acara bola jaring menutup tirainya kemarin di Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. Dalam perlawanan sebelah pagi menyaksikan pasukan Thailand merangkul pingak gangsa selepas menewaskan pasukan negara Brunei Darussalam dengan kiraan 29-24. Hadir menyaksikan perlawanan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Sementara petang kemarin, pasukan Malaysia muncul juara selepas menewaskan pasukan Singapura dengan kiraan 46-36. Dengan kekalahan tersebut, pasukan Singapura meraih pingat perak. Penyampaian pingat-pingat kepada pemenang disempurnakan oleh Daeng Hajah Anis Fauzulani binti Haji Zulkifli, pengarah di Jabatan Perancangan Perkembangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan. Dua pesilat negara berjaya mengutip 2 pingat perak pada saingan peringkat akhir acara pencak silat dalam kategori masing-masing. Perlawanan berlangsung di Pusat Belia, Bandar Seri Begawan. Pada sebelah pagi, 4 perlawanan peringkat akhir diadakan. Pesilat Malaysia mengutip pingat emas bagi kategori tanding kelas H lelaki bagi berat badan 67 ke 71 kg setelah mengalahkan pesilat Vietnam. Bagi kategori tanding wanita kelas E berat badan 55 ke 59 kg pula, emas diraih oleh pesilat Indonesia selepas menewaskan pesilat Vietnam. Sementara itu, bagi acara tanding kelas B lelaki bagi berat badan 43 ke 47 kg, pesilat Indonesia menewaskan pesilat Kemboja. Manakala bagi tanding kelas C lelaki bagi berat badan 47 ke 51 kg, pesilat dari Indonesia mengalahkan pesilat dari Vietnam. Pada saingan sebelah petang bagi kategori tunggal pesuaraan lelaki menyaksikan pesilat Indonesia mendapat pingat emas selepas menewaskan atlet Malaysia. Bagi kategori tunggal pesuaraan wanita pula, menyaksikan pesilat negara Nur Syakirah Mawaddah mengutip pingat perak selepas tewas kepada pesilat Malaysia. Sementara bagi acara tanding kelas D lelaki, kategori berat badan 51 ke 55 kg, menyaksikan pesilat negara Muhammad Raid Naim Muhammad Syamsuddin tewas kepada pesilat dari Indonesia. Manakala pesilat dari Malaysia merangkul pingat emas dalam acara tanding kelas E lelaki bagi berat badan 55 ke 59 kg selepas menundukkan pesilat dari Indonesia. Pingat-pingat disampaikan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan yang sebelumnya menutup rasmi acara pencak silat Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ke-14 bagi tahun ini.
Sukan badminton menutup tirainya petang kemarin dengan perlawanan akhir persorangan dan bergu lelaki dan perempuan di Sekolah Sukan Kampung Pulai. Perlawanan akhir persorangan lelaki menyaksikan Indonesia meraih pingat emas dan pingat perak, sementara Malaysia dan Thailand masing-masing mendapat pingat gangsa. Perlawanan akhir persorangan perempuan pula menyaksikan Thailand memenangi pingat emas dan pingat perak, manakala Indonesia memenangi pingat gangsa. Perlawanan akhir bergu lelaki pula menyaksikan bergu Indonesia mendapat pingat emas dan perak, manakala bergu Malaysia dan Thailand mendapat pingat gangsa. Manakala perlawanan akhir bergu perempuan menyaksikan bergu Indonesia mendapat pingat emas dan perak, pingat gangsa diperolehi oleh bergu Thailand. Penyampaian pingat-pingat disempurnakan oleh Dr. Chen Wei Keh, Timbalan Setiausaha Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Juga berlangsung acara olahraga yang berakhir kemarin di Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Pada sebelah pagi, dua acara diadakan iaitu akhir lempar lembing lelaki dan separuh akhir larian 100 meter berpagar perempuan. Juga diadakan penyampaian pingat bagi perlawanan larian 1,500 meter lelaki yang disempurnakan oleh Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Timbalan Setiausaha Dasar dan Korporat Kementerian Pendidikan. Filipina meraih pingat emas, Thailand meraih pingat perak, manakala Singapura membawa pulang pingat gangsa. Sebelah petang menampilkan perlawanan akhir lompat berganda perempuan, perlawanan akhir 100 meter berpagar perempuan serta perlumbaan 4x400 meter perempuan dan lelaki. Penyampaian pingat bagi perlawanan lempar lembing lelaki dan perlawanan larian 100 meter berpagar perempuan disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Yusra bin Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Bagi kategori lelaki, pingat emas dimenangi Myanmar, diikuti perak Singapura dan gangsa Singapura. Pingat emas bagi kategori perempuan diraih pasukan Filipina, perak Indonesia dan Vietnam raih gangsa. Sementara itu, acara sukan wushu bagi sukan sekolah-sekolah ASEAN membuka tirainya kemarin di Kompleks Sukan Universiti Brunei Darussalam. 6 kategori dipertandingkan yang disertai oleh 7 negara. Acara sukan wushu berlangsung selama 2 hari dan akan berakhir hari ini.